InsyaAllah kita akan sambung pada halaman 83 pada halaman yang tengah-tengah tu ayat Quran surah Al-Isra. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa kitabatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan para rasulnya pula dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Al-Isra ayat 57. Artinya, orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Tuhan, mana yang paling dekat, dan mengharapkan kurnia-Nya serta takut kepada siksaannya. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu amat ditakuti. Ini sifat yang ada pada para rasul. Mereka ini sentiasa mencari jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini raja, mereka ini mengharapkan kurnia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka sangat takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu, kata Allah, amat ditakuti. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, bila mana seseorang itu berada dalam musallah, iaitu berada dalam tempat solat, masjid contohnya, selepas dia mendirikan solat, dia tidak pergi ke mana-mana dalam keadaan dia berwuduk. Dia berada di kawasan itu lagi. Macam kita lah, lepas solat kita masih lagi berada di sini dan masih lagi dalam keadaan berwuduk. Maka Nabi kata, para malaikat akan membaca doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Malaikat akan berdoa, ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah, ampunkanlah dia. Sehingga mana, selagi mana dia berada dalam keadaan berwuduk. Bila mana batalnya wuduknya, maka habislah doa dari malaikat tersebut. Sebab mudah-mudahan kita ini mendapat barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ia akan didoakan oleh malaikat. Malaikat ini adalah hamba Allah, malaikatul muqarrabin, hamba Allah yang sangat baik rapatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana dia berdoa, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah ampunkanlah dia, maka mudah-mudahan Allah pasti, insya-Allah Allah pasti akan perkenankan doa para malaikat tersebut. Nabi kata ada 3 jenis kezaliman. Kezaliman yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya. Kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah. Yang kedua, kezaliman yang tertangguh. Yang ketiga, kezaliman yang diampunkan. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan adalah kezaliman syirik kepada Allah. Mensyirikkan Allah merupakan kezaliman yang tidak diampunkan dosanya.
Inna syirka ladzulmun azim. Kata Allah dalam surah Luqman, sesungguhnya syirik itu merupakan zalim yang sangat besar. Zalim. Syirik ni zalim. Syirik ni maknanya menyengutukan Allah. Meyakini bahawa ada Tuhan lain selain daripada Allah. Ataupun dia sembah selain daripada Allah. Ataupun meletakkan sama makhluk yang sama level dengan Allah. Itu syirik. Dosa tak diampunkan. Minta maaf, minta ampun, Allah tak ampunkan dosa syirik. Melainkan dia kena bertaubat, dia kena syahadah semula. Orang kafir ni baik macam mana, lepas tu dia minta, kalau dia buat salah dia minta ampun, Allah tak terima keampunan kerana dia kafir, dia syirik, dia musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, kezaliman yang tertangguh. Apabila seseorang itu berlaku zalim sesama manusia. Bila kita berlaku zalim sesama manusia, Allah lepas tangan. Kita buat zalim ke orang, kita tumbuk orang, kita nanya orang, kita mengata orang, kita mengumpat orang, Allah tak ambil tahu. Dan orang tu dia tidak maafkan kita, maka kita kenalah di hari akhirat. Minta ampun pada Allah, Allah tak terima. Allah kalau dengan dia, insya-Allah. Kalau dosa dengan dia, insya-Allah Allah boleh terima lagi dengan orang. Melainkan kita sendiri jumpa kepada orang yang kita buat zalim. Kita kata dia, kita mengumpat dia, kita sakiti dia. Itu tertangguh atas orang yang kita zalim itu. Oleh sebab itu, kalau kita buat zalim ataupun orang menzalimi kita, janganlah kita pendam, kita dendam dengan dia sampai kita ungkapkan kata-kata, aku tuntut dia hari akhirat. Dia tak puas hati kat dunia, tuntut sampai akhirat. Jenuh dia. Kalau dengan Allah pun kena minta ampun. Kalau manusia sama manusia, dengan Allah minta direct dengan Allah. Termasuklah dosa-dosa kecil, dosa kita yang kita sedar dan tak sedar, diampunkan. Kita ni semua ada dosa. Dosa besar tak ada, dosa kecil tentu ada. Sekarang ni tak ada dosa. Saya dengar kuliah, kan? Malaikat berdoa, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu. Balik lagi lepas isyak, start kereta, start motor, nak tengok TV lah tadi. Lupa petang tadi, umum berapa ribu orang mati. Berapa ribu orang kena pula COVID. Nak tengok berita, baca berita. Allah, hak baca berita kelumung tak pakai. Dosa tak? Dosa kecil. Dosa kecil. Kita nak lintas, lampu traffic light pula, Allah merah pula, tiba-tiba kita lalu merah. Haram jadah. Dosa tak? Dosa kecil. Dosa kecil ni boleh ampun tak? Boleh ampun. Astaghfirullahalazim. Itu istighfar tadi. Kalau 100 istighfar, 100 dosa kecil diampunkan oleh Allah. 300 dosa kecil diampun oleh Allah. Itu sebab Allah sangat suka orang yang sentiasa meminta-minta. Lagi minta, lagi suka. Lagi minta, lagi suka. Kerana dia maha kaya. Dia Al-Ghaniyu, maha kaya, yang maha kaya. Salah satu sifat Allah, maha kaya. Nama Allah Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Merasa bersama kita buka majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita sama-sama mendirikan salat maghrib berjamaah dan seterusnya dapat kita duduk sebentar sementara menantinya waktu Isyak. Kita isikannya dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita ini mendapat perkenan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, bila mana seseorang itu berada dalam musalla, iaitu berada dalam tempat solat, masjid contohnya, selepas dia mendirikan solat, dia tidak pergi ke mana-mana dalam keadaan dia berwuduk. Dia berada di kawasan itu lagi. Macam kita lah. Lepas solat, kita masih lagi berada di sini. Dan masih lagi dalam keadaan berwuduk. Maka, Nabi kata, para malaikat akan membaca doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Malaikat akan berdoa, ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah, ampunkanlah dia. Sehingga mana, selagi mana dia berada dalam keadaan berwuduk. Bila mana batalnya wuduknya, maka habislah doa dari malaikat tersebut. Sebab mudah-mudahan kita ini mendapat barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kerana ia akan didoakan oleh malaikat. Malaikat ini adalah hamba Allah, malaikatul muqarrabin. Hamba Allah yang sangat baik, rapatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia berdoa, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah ampunkanlah dia, maka mudah-mudahan Allah pasti, insya-Allah Allah pasti akan perkenankan doa para malaikat tersebut. Jadi kita dalam keadaan malaikat tolong doa ampunkan kita, pada masa yang sama kita duduk pula dalam majlis ilmu, malaikat rahmat pula akan memayungi sayapnya untuk memberi rahmah kepada kita,
maka besar fadilat kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ini, kita akan sambung muzakarah kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Masih lagi di bawah tajuk mengharapkan keampunan tanpa amal. Dia mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Tapi tiada amalan. Mengharapkan keampunan tapi tanpa amalan untuk menyebabkan Allah menambahkan pahala untuk diri dia dan Allah mengampunkan dosa-dosa dia. InsyaAllah kita akan sambung pada halaman 83 pada halaman yang tengah-tengah tu ayat Quran surah Al-Isra. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa kitabatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan para rasulnya pula dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Al-Isra ayat 57. Artinya, orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Tuhan, mana yang paling dekat, dan mengharapkan kurnia-Nya serta takut kepada siksaannya. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu amat ditakuti. Ini sifat yang ada pada para rasul. Mereka ini sentiasa mencari jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini raja, mereka ini mengharapkan kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada wa yakhafuna azabahu. Mereka sangat takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Inna azaba rabbika kana mahzura. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu, kata Allah, amat ditakuti. Itu sebab mereka ini, para nabi, para rasul ini bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan bukan sahaja untuk diri dia, bahkan untuk umat dia. Firman-Nya yang lain dalam memuji para rasul alaihimussalam, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Al-Anbiya ayat 90. Sesungguhnya mereka telah berlumba-lumba untuk mengerjakan amal kebajikan serta berdoa kepada kami dengan perasaan harap dan takut. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Itu sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat ni, Allahu Akbar, tak ada henti. Solat, lepas solat. Itu dah. Kalau waktu malam ni, Allah, tidurnya hanya seketika sahaja. Ya, itu sebab tak hairanlah kalau Nabi solat ni sampai bengkak kaki, berdiri lamanya kan. Bengkak kaki Nabi kerana berdiri lama. Sampai Sayyidatina Aisyah pun pelik kan. Kenapa beria-ria bersungguh-sungguh? Kerana apa? Kerana mereka ini yad'unana raghaban. Mereka ini mengharapkan dan mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi Sayyidatina Aisyah kata, sedangkan Allah telah mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau Nabi ada dosa, Allah dah ampun siap dah. Kalau sedang buat dosa pun Allah dah ampun siap dah. Kalau akan datang ikut-ikutlah Nabi telajak, Allah ampun siap dah. Nabi kan maksum. Jawab Nabi, afala akuna abdan syakura. Salahkah aku nak jadi hamba Allah yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi. Itulah para Rasul. Bukan Nabi saja. Rasul-Rasul lain yang begitulah. Mengharapkan keredaan Allah, takut kepada Allah, nakkan rahmah, nak dapat kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah puji kepada para Nabi dan para Rasul ini. Allah berfirman pula dalam mensifatkan para mukmin. Itu orang Rasul. Orang beriman pula ada yang rajin beramal soleh ini. Allah puji mereka ini dalam surah Al-Anbiya ayat 48 hingga 49. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al-Furqan. Al-Furqan ni nama lain bagi selain daripada Al-Quran. Al-Quran ni nama dia banyak. Tapi nama yang paling glamour Al-Quran lah. Al-Kitab pun dia juga. Az-Zikr pun dia juga. Asy-Syifa pun dia juga. Al-Furqan pun dia juga. Al-Furqan. Al-Furqan ni maknanya pembeza, penjelas antara yang hak dan yang batil. Al-Quran dia memang menjelaskan kepada kita mana yang hak, mana yang batil. Yang mana yang membezakan antara benar dan palsu kepada Musa dan Harun. Allah memberikan Al-Furqan, pembeza, penjelas kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Pada mereka apa dah? Kitab Taurah. Nabi Musa kitab Taurah. Untuk kaum dia, Bani Israel. Nabi Musa, Allah hantar pembantunya bernama Harun, Nabi Harun alaihi salam. Maknanya kaum Bani Israel pada zaman Nabi Allah Musa ada 2 orang nabi selalu handle. Dahsyatnya Nabi kaum Bani Israel ni, kan? Tapi yang banyaknya Nabi Musa. Yang Harun ni dia jadi juru cakap banyak. Nabi Harun ni banyak jadi juru cakap. Nabi Musa ni dia tak apa petah sangat. Ada riwayat mengatakan semasa zaman Nabi Allah Musa, lidah dia pernah termakan bara api. Bara api menyebabkan lidah dia tu jadi macam kelu, tak apa lancar, tak apa fasih. Harun ni jadi juru cakap. Nabi Allah Harun alaihi salam ni. Dia cakap, itu sebab bila sebut Nabi Musa wa Harun, Musa wa Harun, mesti pasangan dia. Cahaya dan pengajaran bagi orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan, iaitu mereka yang takut kepada Tuhannya dalam hal gaib, yakni rahsia, dan mereka pernah ketakutan kepada saat kiamat. Siapa dia? Orang beriman. Orang beriman ni, mereka ini akan menerima cahaya nur, nur keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil ibrah, dia ambil pengajaran daripada ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran Rasul dan Allah melalui kitab-kitabnya. Itu orang beriman. Allah puji orang-orang beriman ni. Firman-Nya lagi,
Innal ladzina hum min khasyati rabbihim yushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Al-Mu'minun 57 hingga 61. Sesungguhnya orang-orang yang memelihara dirinya kerana takut kepada Tuhannya, dan orang-orang yang mempercayai keterangan-keterangan Tuhannya, dan orang-orang yang tiada mempersekutukan Tuhannya, dan orang-orang yang memberikan pemberiannya, sedang hati mereka takut kepada Tuhan, kerana tahu mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebajikan, dan mereka sentiasa mendahului yang lain-lain dalam amal kebajikan. Itu orang beriman. Orang beriman, dia tak duduk saja. Dia tak duduk saja. Dia akan cari segala amalan yang boleh membawa dia selamat di hari akhirat. Ini dinamakan sebagai amal taqwa. Kerana itulah sahaja yang akan dapat menyelamatkan di hari akhirat. Kerana kita ni dalam keadaan sentiasa berdosa. Kita ni pendosa. Tidak ada manusia yang tidak ada dosa. Tidak ada manusia yang tidak ada dosa. Melainkan para rasul. Mereka ini ada i'jaz. Mereka ini maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara. Kita bukannya ada maksum, Allah tak pelihara. Maka kita tak lari daripada dosa, sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Itu sebab kita ni diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa tunduk, bertaubat, sujud kepada Allah. Jangan tunggu buat dosa baru nak bertaubat. Aku tak ada dosa. Mana boleh cakap rupa tu? Semua orang ada dosa. Kan? Sekurang-kurangnya 100 kali kita kena istighfar. Ulama kata sebaiknya 300 kali. Lebih lagi bagus. Sehari 300 kali. 100 kali dalam 2 minit ke 3 minit habis. 100 kali astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Banyak dosa kita yang kita tak perasan. Dosa tu insya-Allah Allah ampun. Nabi kata ada 3 jenis kezaliman. Kezaliman yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah. Yang kedua, kezaliman yang tertangguh. Yang ketiga, kezaliman yang diampunkan. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan adalah kezaliman syirik kepada Allah. Mensyirikkan Allah merupakan kezaliman yang tidak diampunkan dosanya. Inna syirka lazulmun azim. Kata Allah dalam surah Luqman, sesungguhnya syirik itu merupakan zalim yang sangat besar. Zalim. Syirik ni zalim. Syirik ni maknanya menyengutukan Allah. Meyakini bahawa ada Tuhan lain selain daripada Allah, ataupun dia sembah selain daripada Allah, ataupun meletakkan sama makhluk yang sama level dengan Allah. Itu syirik. Dosa tak diampunkan. Minta maaf, minta ampun, Allah tak ampunkan dosa, syirik. Melainkan dia kena bertaubat, dia kena syahadah semula. Orang kafir. Orang kafir ni baik macam mana, lepas tu dia minta, kalau dia buat salah dia minta ampun, Allah tak terima keampunan. Kerana dia kafir, dia syirik, dia musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, kezaliman yang tertangguh. Apabila seseorang itu berlaku zalim sesama manusia. Bila kita berlaku zalim sesama manusia, Allah lepas tangan. Kita buat zalim ke orang, kita tumbuk orang, kita nanya orang, kita mengata orang, kita mengumpat orang, Allah tak ambil tahu. Dan orang tu
Dia tidak maafkan kita, maka kita kenalah di hari akhirat. Minta ampun pada Allah, Allah tak terima. Allah kalau dengan dia, insya-Allah. Kalau dosa dengan dia, insya-Allah Allah boleh terima lagi dengan orang. Melainkan kita sendiri jumpa kepada orang yang kita buat zalim. Kita kata dia, kita mengumpat dia, kita sakiti dia. Itu tertangguh atas orang yang kita zalim itu. Oleh sebab itu, kalau kita buat zalim ataupun orang menzalimi kita, janganlah kita pendam, kita dendam dengan dia sampai kita ungkapkan kata-kata, aku tuntut dia hari akhirat. Dia tak puas hati kat dunia, tuntut sampai akhirat. Jenuh dia. Dia hutang kita 1,000 tak bayar, sampai sudah tak bayar. Nampak kita je, dia kona kot lain. Kita pergi rumah, tak buka pintu. Tiba-tiba pindah rumah, nombor telefon pun tukar lain, tak dapat dikesan. Kita pun sumpah, aku tak halal dunia akhirat. Mak, Allah terima tak permintaan kita? Allah terima, Allah tak ada masalah. Allah terima. Kalau orang kena zalim, doa dia makbul. Kita kena zalim, kita minta pada Allah, ya Allah, kau jadikanlah sesuatu untuk diri dia ni. InsyaAllah Allah terima. Aku akan tutup akhirat pula dah. Akhirat ini Allah kita akan jumpa di akhirat pula. Tapi sebaik-baiknya kita jadilah orang yang pemaaf. Allah lagi suka kepada orang yang memaafkan orang lain. Walaupun kita tak salah, dia yang salah. Kita jadi pemaaf. Pasal apa? Kalaulah kita tuntut sampai akhirat, dekat akhirat kita akan diadili di mahkamah Allah pula, pasal kita minta tuntut. Kalau bicara di mahkamah dunia pun bertahun-tahun satu kes tak selesai. Kalau bicara di mahkamah Allah, tak nak tunggu giliran kita bicara. Dengan lautan manusia yang tak ternilai, tak berkiraan manusia berapa ramai. Hari ni saja manusia ada 8 bilion yang hidup. 8 bilion manusia yang ada kat dunia hari ni yang hidup. Yang hak mati ni, dalam kubur tu, zaman Nabi Adam lagi, kumpul satu tempat di padang mahsyar, semua kena bicara tu. Bila kita punya giliran? Nombor giliran tu. Orang semua dah masuk syurga, kita tak boleh masuk syurga. Bila letak atas mizan, pasal apa? Allah tengok, dia dulu ada tuntut sesuatu di hari akhirat, maka kita bicarakan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kes apa? Kes 1,000 tak bayar. Kes 1,000 kawan tu tak bayar, kita nak tuntut dekat akhirat. Orang lain masuk syurga belaka dah, kita nak tunggu mahkamah. Lebih baik kita selesai kat dunia. Itu sebab lebih baik kita selesai dunia. Kalau mau betul, Ustaz, seronoklah orang tak bayar hutang. Minta lah hutang masih hidup kat dunia ni. Masih hidup. Memanglah kita marah tu biar berlapik sikit. Aku tak halal kamu ambil, kamu tak bayar hutangnya, aku tak halal. Dalam hati, kalau aku mati, kalau kamu pun mati, dalam hati ni, aku halal lah. Itu je. Selesai salah. Jangan sebut. Melainkan kalau salah seorang di kita mati, jadi halal. Dia tunggu kita mati, ya. Ataupun dia mati, sampai sudah tak bayar. Hanya di lisan kita sebut, aku takkan halal. Bagi dia takut, dia akan bayar. Tak usah sebut akhirat. Tak usah sebut akhirat. Bahaya. Kalau nak sebut, sebut tak apa.
Kalau rasa bersedia di hadapan mahkamah Allah SWT, kok bercara-cara kita kalah. Kalah jenuh pula. Dah tunggu punya berapa ratus ribu juta tahun. Lepas tu salah pula. Okey, kalau menang, ada orang tuntut hak pula kat kita, nak bercara. Pula kita pula bercara, kes lain orang tuntut hak kita pula. Pula dah. Menang kes hak tadi. Ni kes lain pula, orang pula saman kita di depan mahkamah Allah. Jenuh kita. Cerita dia, baik kita maafi antara satu sama lain. Allah ni sifat dia rahmah, dia rahim, dia berkasih sayang. Orang buat zalim kat dia macam mana pun, dia tetap innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Nabi pernah cerita zaman dulu ada orang yang buat jahat ni, kan? Satu hari terdetik hati dia nak bertaubat tapi tak reti. Dia jumpa seorang pendeta ni kata, apa kamu buat? Cerita belaka, minum araknya, berzina dan macam-macam. Curi, menyamun, merompak, bunuh orang. Dengar bunuh orang, dia pun takut. Bunuh orang. Berapa orang bunuh? 99 orang. Pernah dengar cerita ni kan? 99 orang. Mama payah, Allah tak apakan kamu. Dosa besar ni. Geram punya pasal, buat keluar pisau, tikam pendeta tu. Cukup 100. Mati pendeta tu. Tapi hati kecil dia tetap nak bertaubat. Tapi tak ada siapa nak beri petunjuk pada dia. Jumpalah seorang alim. Tanya orang alim ni cerita satu persatu. Orang alim dia kata, pintu taubat ni terbuka luas antara langit dan bumi. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia dengar lega, seronok. Tak kena bunuh lah ulama tu. Tak kena bunuh. Kalau silap jawab 101. Kan? Selamat dia. Kamu bertaubat, lepas kamu bertaubat, kamu kemas barang-barang, jangan duduk lagi di negeri ni. Jangan duduk lagi di kampung ni. Kampung ni banyak orang buat maksiat. Banyak orang jahat. Nanti kamu dah bertaubat, kamu jumpa balik geng-geng lama. Join balik. Sekarang ni kamu kumpul barang-barang kamu, pergi hijrah. Tinggalkan kampung ni, pindah ke negeri lain. Dia pun dengar pesanan Tok Guru tu, kemas-kemas barang, pergi. On the way, dalam perjalanan nak ke negeri yang baru ni, negeri yang orang soleh banyak, orang baik banyak, dia jatuh sakit dan meninggal dunia. Datang dua malaikat rahmah dan malaikat azab, berebut mayat ni. Yang malaikat rahmah kata, ni aku punya. Malaikat azab kata, ni aku punya. Dia bergelumah dengan maksiat, dia akan pasti kena azab. Malaikat rahmat kata, tak, dia dah nak bertaubat lah. Tak selesai mengadu pada Allah. Allah kata, sekarang ni ukur jarak. Jarak mayat ni dengan kampung yang dia tinggalkan, dengan negeri yang sedang dia pergi tu, apa jarak? Mana lebih dekat? Bila diukur, jarak kampung yang ditinggal tu terlalu jauh dan dekat sangat nak sampai dengan negeri yang dituju itu. Maka Allah kata, dia hampir dengan rahmat Allah. Dia hampir dengan rahmatku. Selamatkan dia. Nampak? Orang yang bunuh 100 orang pun Allah terima taubat. Allah terima taubat. Apatah lagi kita. Mana ada pembunuh dalam ni, dalam masjid ni? Yang tengah dengar kuliah ni, nak tengok muka pembunuh, ada tengok tak? Bukan jauh mana, sebelah Kenta, koreksional. Kau baru lepas keluar koreksional, dia dah bertaubat, dia ada sini. Ada. Kalau betul ada pun dia, rasa tak ada sampai bunuh 100 orang. Allah terima taubat. Allah terima taubat. Dia bukan saja bunuh, berzina, minum arak, rogol, kena menyamun, merompak,
melekat. Allah terima taubat. Itu dosa yang ketiga, dosa yang diampunkan. Kezaliman yang diampunkan. Kezaliman pada Allah yang diampunkan. Yang pertama, kezaliman Allah yang tidak diampun, syirik. Yang ni kezaliman tertangguh kerana sesama manusia dia minta ampun. InsyaAllah selamat dia. Kalau tak diampunkan, tak selamat dia. Kalau yang ni confirm diampunkan oleh Allah, kezaliman sesama walaupun sesama manusia, walaupun dengan Allah, Allah sedia mengampunkan. Kalau dengan manusia, kena minta ampun. Kalau dengan Allah pun kena minta ampun. Kalau manusia sama manusia, dengan Allah minta direct dengan Allah. Termasuklah dosa-dosa kecil, dosa kita yang kita sedar dan tak sedar, diampunkan. Kita ni semua ada dosa. Dosa besar tak ada, dosa kecil tentu ada. Sekarang ni tak ada dosa. Saya dengar kuliah kan, malaikat berdoa, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu. Balik lagi lepas isyak, start kereta, start motor, nak tengok TV lah tadi. Lupa petang tadi, umum berapa ribu orang mati. Berapa ribu orang kena pula COVID. Nak tengok berita, tengok baca berita. Allah, hak baca berita kelumung tak pakai. Dosa tak? Dosa kecil. Dosa kecil. Kita nak lintas, lampu traffic light pula, Allah merah pula, tiba-tiba kita lalu merah, haram jadah. Dosa tak? Dosa kecil. Dosa kecil ni boleh ampun tak? Boleh ampun. Astaghfirullahalazim. Itu istighfar tadi. Kalau 100 istighfar, 100 dosa kecil diampunkan oleh Allah. 300 dosa kecil diampun oleh Allah. Itu sebab Allah sangat suka orang yang sentiasa meminta-minta. Lagi minta, lagi suka. Lagi minta, lagi suka. Kerana dia maha kaya. Dia Al-Ghaniyyu, maha kaya. Yang maha kaya. Salah satu sifat Allah, maha kaya. Nama Allah Ghani. Manusia tak kaya. Allah yang kaya. Manusia ada duit juta-juta, tak kaya, belum kaya. Kata dia orang paling kaya dekat Malaysia, berjuta ringgit duit dia. Kan? Kaya ke dia? Kaya pada pandangan mata kita. Dia pun berasa dia kaya. Sedangkan dia tak kaya. Nak tahu kaya tak kaya, dia minta duit kat dia. Kata nak buat masjid 2 tingkat. Kalau kita kenal dengan dia, insya-Allah dia bagi. Berapa nak? Adalah dalam 2 juta nak. 2 juta? 2 juta cukup ke? Dia pun bagi 2 juta. Oh, kaya. Orang kaya bagi. Datuk tu bagi 2 juta. Tolong tak? Tolong. Bulan depan minta pula. Datuk boleh 1 juta lagi. 1 juta lagi? Okey. Cukup 1 juta. Nah, juta buat lagi. Bulan depan minta lagi. 1 juta lagi. Tak ada lah. Kita telefon tak angkat. Tak reti-reti masjid kau baca ni. Dah 3 juta aku bagi, nak apa lagi? Setiap bulan minta. Tu kau orang kaya tu. Duit dia luar tak? Oi, banyak. Ratus juta duit dia. Saham-saham dalam negara, luar negara. Punya banyak harta dia. Siapa dia kata tak boleh. Tempat lain aku nak tolong ha. Padahal dia tak boleh tolong. Tempat lain lagi takkan tempat hang ha. Tempat lain minta pun tak lagi. Pasal apa? Pasal dia tak kaya. Pasal apa? Bila dia keluar duit, rasa susut nilai. Duit dia semakin berkurangan. Dia rasa kurang. Maknanya makhluk ni sifat Ghani tak ada. Yang ada hanya Allah. Allah maha kaya. Tak minta lagi dia meluat. Manusia banyak minta lagi dia menyampah. Dia tutup handphone, telefon. Allah kalau tak minta lagi dia marah. Pasal apa tak minta? Sombong dia ni. Jangan mak tak minta. Aku nak bagi tak nak. Allah kata dia nak beri. Dia nak beri ayat Quran. Dia nak bagi. Tapi hamba ku tidak mahu.
meminta-minta daripada aku. Aku bersedia untuk memberinya. Lagi banyak minta, lagi dia suka. Hari-hari minta, lagi dia suka. Walaupun minta benda yang sama, tak ada. Kamu tak jemur ke? Satu je kau minta. Tak ada. Lagi dia suka. Itulah Allah. Sifat Ghani. Aku malah minta kat Allah. Minta tak pernah dapat. Udu'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepada aku. Udu'uni. Fa'al amar. Fa'al amar tu ayat perintah. Udu'uni. Minta. Itu bahasa kita ni. Minta. Udu'uni. Minta. Fastajib lakum. Aku pasti akan bagi. Allah fastajib. Fa. Istilah huruf fa bahasa Arab ni, fa ni maknanya pasti akan bagi. Allah kata kalau hangpa minta, aku pasti bagi. Tapi hangpa tak minta. Minta apa bagi, tak bagi pun. Ada dua. Ada Allah bagi on the spot di dunia. Ada Allah tangguh di hari akhirat. Tapi pasti bagi. Kenapa Allah tangguh? Kerana boleh jadi tak sesuai dalam kalau diberi semasa kita di dunia. Allah tu maha, innallah, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Allah sangat mengetahui kita. Aku kalau dia minta banyak ni, tapi aku tak boleh bagi. Kalau aku bagi, jadi kot lain. Allah maha tahu kita ni. Sesuai tak sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi Allah tetap bagi ganjarannya di hari akhirat. Ada Allah bagi on the spot di dunia lagi Allah bagi dah. Jadi doa yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sia-sia. Bukan sia. Kadang-kadang Allah bagi juga di dunia. Kadang-kadang Allah bagi di dunia, tetapi kita tak perasan. Kita tak perasan. Allah bagi nikmat, Allah bagi rezeki, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu kira hitunglah nikmat-nikmat yang aku bagi kepada kamu, la tuhsuha, tak terkira banyaknya. Tapi kamu minta lagi, aku bagi lagi. Tapi aku tak bagi apa yang kamu minta. Pasal permintaan kamu tu tak sesuai untuk kamu. Sesuai kot lain. Kita minta kaya, Allah tak bagi. Allah bagilah rezeki, tapi taklah minta banyaknya macam mana kita nak. Kita nak jadi jutawan, Allah tak bagi. Pasal bagi jutawan, aku bagi juta, esok lebuh. Mungkin Allah kata, hang tak mampu nak mengurus. Esok hang jadi sombong. Esok hang jadi takabur. Esok hang, macam-macam. Itu sebab Allah tangguh. Allah ganti kot lain. Allah bagi nikmat. Allah bagi rezeki. Rezeki bukan bentuk kewangan. Rezeki kesihatan. Rezeki anak yang soleh. Anak cerdik pandai. Allah ganti yang kita minta juta tadi. Tu. Orang beriman dia kena faham konsep itu. Dia kata doa, minta RM10 pada Allah, entah Allah bagi RM10 ke kita. Nasib kebetulan. Kita bukan macam Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni doa dia mustajab. Nabi kata, wahai Umar, wahai Ali, bila aku tak ada esok, kamu carilah seorang pemuda yang doanya sangat mustajab. Dia duduk di sebuah negeri Yaman, di hujung kampung, namanya Uwais Al-Qarni. Doanya sangat mustajab. Kalau hang jumpa dia, hampa jumpa dia, minta dia doa supaya Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Pasal apa? Pasal dia pernah berdoa supaya Allah tarik penyakit sopak yang ada di seluruh badan dia. Daripada hujung kepala sampai hujung kaki penuh penyakit sopak, penyakit kulit. Sampai dia ni kena sisih oleh masyarakat. Orang tak mahu campak dengan dia. Fakir pula tu. Miskin. Tak ada apa-apa kedana. Duduk dengan mak. Mak pula mata buta. Lumpuh. Dua beranak disisih oleh masyarakat. Tapi doa sangat mustajab. Pernah mak dia kata, wahai Uwais, mak tengok hang ni minta apa pun Allah perkenankan. Doa hang ni mustajab sangat. Kenapa hang tak doa minta Allah sembuhkan penyakit sopak yang hang duduk, yang ada kat badan hang tu? Ya, wahai mak, Allah bagi nikmat kat saya, Allah bagi nikmat kat kita, mak punya banyak. Tak apalah, Allah nak uji ni sikit sangatlah sakit sopak ni. Yang penting saya boleh jaga mak,
mak ada dengan saya sihat, boleh buat amal ibadah. Sopok ni sikit sangat, tak apa. Menangis mak dia, tengok jawapan anak yang soleh ni. Mak dia kata, wahai Uwais, apa hukum seorang anak yang derhaka? Cakap mak, tak cium bau syurga mak. Kalau macam tu wahai Uwais, bagaimanakah seorang anak bila ibunya minta dia ni doa supaya disembuhkan penyakit kulit, penyakit sopak, tapi anak dia tidak mahu berdoa. Allah. Terus dia tadah tangan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ampunkanlah dosa ibuku ya Allah. Ya Allah, kau sembuhkanlah penyakit sopak yang ada di tubuh badanku ini ya Allah. Kau sembuhkanlah ya Allah. Bukan kerana aku tidak sanggup menerima ujian daripada-Mu ini ya Allah, tapi aku tidak mahu terletak di kalangan hamba-hamba yang derhaka, cakap ibu dia. Kerana ibuku mengarahkan aku berdoa padamu ya Allah. Jadi kau tinggalkanlah parut sedikit kesan penyakit sopak ini supaya aku menyati aku pernah diuji olehmu dengan penyakit sopak ini. Elok aja dia ambilkan doa ni, on the spot penyakit sopak tu hilang. Tinggal secepis macam duit shilling tu. Dia minta tinggal. Pasal Allah dia kata, tinggalkan sedikit tanda pengenalan yang aku pernah ada sakit sopak. Itulah Nabi kata, wahai Umar, wahai Ali, hancari pemuda ini. Dia duduk di hujung kampung di Yaman, dan di belakang badan dia ada sebesar duit shilling. Bekas dia ni ada kena penyakit sopak. Bila Nabi wafat, mereka cari, memang jumpa. Itu Uwais Al-Qarni. Itu sebab Sayyidina Ali pernah mengatakan, kun indallah khairun nas, wa kun indan nas syarrun nas. Biarlah diri kita ini di sisi masyarakat orang hina kita, macam mana Uwais Al-Qarni. Orang hina, orang pandang jijik, orang di pulau mereka. Pasal penyakit kulitnya, pasal mak dia butanya. Ya? Tapi wa kun indan nas syarrun. Kun indallah khairun nas. Jadikanlah diri kamu di sisi Allah adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Wa kun indan nas syarrun nas. Biarlah di kalangan manusia orang pandang hina pada kita. Pasal apa? Kerana pandangan manusia tidak memberi bekas kepada kita. Tapi pandangan Allah itu lebih kita harapkan. Ya. Kita kadang-kadang nak jaga makhluk lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Nak jaga hak makhluk lebih daripada hak Allah. Ya? Nanti orang kata apa, nanti orang kata apa. Allah kata apa, tak nak fikir. Allah kata apa, tak fikir. Itu kata makam mereka sangat tinggi. Sangat tinggi para ulama salafus salih. Dia bukan sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni bukan sahabat Nabi. Walaupun hidup sezaman dengan Nabi, dia bukan sahabat Nabi. Dia hanya tabi'in. Pasal dia tak pernah berjumpa dengan Nabi. Orang kalaulah dia pernah jumpa Nabi, maka dia jadi sahabat Nabi. Pernah dia pergi ke rumah Nabi, jenuh minta izin pada mak dia, baru mak dia berdasarkan daripada Yaman nak pergi ke rumah Nabi 2 minggu perjalanan, dekat sebulan kadang-kadang tu. Perjalanan jaraknya. Sampai-sampai rumah Nabi, beri salam, isteri Nabi buka, minta maaf wahai saudara, Rasulullah baru saja pergi medan jihad fi sabilillah. Selisihlah dengan Nabi, tak sempat jumpa. Kalau ada jumpanya, maka dia akan jadi sahabat. Sahabat Nabi, orang yang hidup zaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan pernah bertemu muka dengan Nabi, walaupun sepanjang hayatnya sekali je tengok. Tak kira kanak-kanak ke, orang lelaki ke, orang tua ke, orang muda ke, puan ke. Itu sahabat. Tabi'in, orang yang tak pernah jumpa Nabi, tapi pernah jumpa sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada berapa orang? Yang pernah jumpa Nabi sepanjang hayat Nabi ada lebih kurang 100,000 orang. Nabi wafat, umat Islam ada lebih kurang 100,000 orang. 100,000 orang itu semua yang pernah lihat Nabi. Kalau dapat jumpa salah seorang daripada mereka ini, dinama sebagai tabi'in. Tabi'in.
Maka Uwais Al-Qarni dianggap sebagai tabi'in. Kalau semua sahabat dah mati dah 100 tahun hijrah dah, habis semua mati, adalah seorang sahabat tinggal. Tu petua dah. Tua dah. Kan? Mai seorang hamba Allah ni, dia pernah jumpa seorang sahabat Nabi ni hak tua ni. Kan? Jumpa sehari lah. Esok mati. Macam ni? Mati. Dia ni nama dia tabi'in. Ramai tak tabi'in? Ramai. Habis semua tabi'in. Tinggal seorang je tabi'in. Tinggal hak lepas tu tabi'in. Zaman kita ni tabi'in punya jauh. Hak ni sampai 300 hijrah ni. Zaman sahabat sampai 300 hijrah. Itu kita panggil ulama-ulama salaf. Ulama salaf. Salafus salih. 300 hijrah sampai 700 hijrah. Ulama khalaf. Khalafus salih. Kemudian 700 hijrah ulama mutaakhirin. Lepas tu sampai sekarang ulama mutaqaddimin. Jauh sangat-sangat kita dengan sahabat-sahabat. Tabi'in jauh. Tabi'in siapa dah? Tabi'in. Di antaranya tabi'in termasuklah Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini semuanya tabi'in. Imam Bukhari pun masuk lagi tabi'in. Ibn Hajar Al-Asqalani hidup 800 tahun lepas tu ulama, tak salah saya dia ulama khalaf. Imam An-Nawawi ulama khalaf. Berapa ratus tahun lepas tu, jauh sangat-sangat. Tara Imam An-Nawawi pun kita ni jauh beza. Jauh beza. Imam An-Nawawi ni, Allah, pengarang mata Arba'in ni, dia ni tahun 700 hijrah. Tak banding dengan Tok Mufti hari ni, Mufti Mesir ya. Jauh sangat-sangat. Tak banding pula dengan Imam Ghazali pula. Allah, Hujjatul Islam, lagi jauh. Kalau Imam Ghazali nak banding dengan Imam Syafi'i, jauh. Apatah lagi dengan nak banding dengan ulama-ulama hari ni, lagilah jauh. Itu sebab ulama ni makin lama dia makin dekat dia dengan Nabi, lagi tinggi ilmu mereka. Makin jauh dengan Nabi, jauhlah ilmu dia. Tambah ulama-ulama hari ni lagilah kecil. Itu sebab kematian para ulama, kematian dengan ilmu-ilmunya sekali. Nabi kata Allah ambil ilmu daripada ilmu daripada dunia ni dengan dimatikan dengan alim ulama. Sebab ulama ni kena jaga. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni mewarisi para nabi. Apa yang diwarisi? Ilmu. Kan? Walaupun ulama ada pada hari ni, ilmu dia tak sama dengan ulama-ulama silam. Tak sama. Jauh sangat-sangat. Jauh sangat-sangat. Sebab ulama-ulama yang ada pada hari ni, jaga. Ulama tua-tua. Dekat Taiping ni, berapa orang ulama, tok guru, ustaz-ustaz kita umur 70 tahun ke atas, tak boleh ngajak. PKP umur 70 tak boleh ngajak. Tapi ada masjid panggil ke? Bagi saya bagi lah. Kalau mereka tu larat lagi. Kalau dia tu bergejala, mereka pun tak main ngajak. Dekat Taiping ni, berapa dia kira ngajar dia ustaz umur 70 ke atas. Dia kira ngajar dia. Ni ilmu mereka ni. Tiba-tiba PKP dia tak boleh ngajak. Sayang. Mana nak kita ambil mutiara ilmu pada dada dia? Ulama tafsir hadis ni, bila matinya ulama, itu tanda hilangnya ilmu. Kadang-kadang ulama tak dimatikan. Ulama tafsir, ulama hadis tafsir. Kan? Matinya ulama, yang pertama jasadnya, rohnya Allah ambil. Matinya ulama, rohnya masih ada, tapi suaranya dimatikan. Bila ulama mati, ilmu mati.
Negeri kita mana ada tok guru lah. Ada tok guru. Ustaz ramai lah ustaz. Tok guru, tuan guru. Tuan guru ni kira orang Melayu level tinggi lah. Nak panggil tuan guru. Jadi jaga. Siapa dah tok guru yang ada ilmu tapi tak pandai bagi kuliah. Contohnya Ustaz Samad Nur Arwah. Ilmu masya-Allah tapi dia bukan orang ahli pidato. Dia bukan orang boleh. Itu sebab Nabi kata katsirul khutaba wa qalil fuqaha. Akhir zaman orang yang boleh bercakap pula perempuan-perempuan macam saya. Cakap pandai. Wa qalilul fuqaha, tetapi qalil sangat sedikit yang faqih. Ilmu tak darah mana, tak boleh sembang darah. Tak ni ramai. Buka TV, tanyalah ustaz. Tu dia, ustaz punya banyak. Ustaz mana pula dah pakai terkolok. Ustaz mana pula dah. Kathir. Orang yang boleh cakap ni kathir. Tapi orang faqih, orang alim. Contoh Ustaz Zakaria kata, Ustaz Zakaria Haji Ahmad kata, dia kata adik-beradik kami ni, adik-beradik Ustaz Zakaria ni hebat-hebat kan. Bapak depa pun tok guru. Tuan guru Haji Ahmad Sengeptai. Kan? Adik-beradik dia siapa dia? Datuk Hasan. Datuk Hasan mantan mufti Penang. Kan? Siapa lagi? Profesor Madya Datuk Haji Saleh. Kan? Apa Jawatankuasa Fatwa Selangor, Perak. Lepas tu pernah jadi rektor dekat ni UIA. Kat UM pernah jadi ketua jabatan. Hebat. Pakar dalam usul fiqh. Pakar rujuk, tempat rujuk. Kan? Dia sendiri tu pun Ustaz Zakaria tu. Komen pun Ustaz Hasan, Ustaz Husin. Abang dia pada komen pun Ustaz Husin. Ustaz juga tu. Tu Naib. Ngajak juga. Hebat keluarga dia. Dia kata paling ramai keluarga kami ni. Yang boleh bercakap adalah Ustaz Salehnya ni, apa dia lah, Ustaz Derih YB, Ustaz Derih tu. Apa tu. Ada seorang paling alim, Datuk Hasan. Kat pondok Ustaz Zaki dah kan. Dia alim masya-Allah. Dia kata enta tanya dia masalah. Kita buka kitab ni, muka surat ni perenggan berapa. Tapi alim sampai cara tu. Tanya masalah ni, buka kitab ni, warna ni, muka surat ni, jilid ni, perenggan berapa. Sampai tu alimnya. Tapi suruh ceramah tak ada. Tu. Nabi kata akhir zaman ulama mati. Ulama mati dalam keadaan suaranya dimatikan. Allah matikan suara dia. Dia tak boleh ceramah. Jadi yang boleh cakap yang faqih ni tak ramai. Yang tak ramai ni pula kena gam pula umur 70. Alamak. Yang bergejala tak kena panggil lah. Yang sihat pula sihat panggil lah. Sihat. Sihat. Kadang-kadang orang tua saya pun orang tua saya kat 80 lah. Kan? Kau pergi mana? Kuliah. Apa nak kan? Malam ni orang masjid tu tak boleh. Dia abah dah kat 77 tak boleh masuk. Sian. Ya. Dah lepas masuk masjid tak boleh. Kuliah pun tak boleh. Kan? Lagi Ustaz Usuddin bapa kepada Ustaz Adin Nasri. Apa tu ke? Sembang anak dah. Kan? Kuliah. Apa? Depa tak mau kita dah. Depa tak mau kita dah. Dia orang alim. Sayang. Kita pula membesar dengan tutur ilmu dengan depa-depa ni semua. Baik. Masuk isyak lah. Allahu Ta'ala alam. Kita berhenti lah. Sampai mana ni? Surah Al-Mu'minun. Kira wabilah lah. Yang peringkat bawah Siti Aisyah.
Siti Aisyah. Siti tu orang kita lah bagi, sebenarnya Sayyidatina. Asal pengarang ya. Asal pengarang kitab tua-tua dulu, dia nak short form tu. Sinta. Sinta. Sinta tu maknanya Sayyidatina. Sayyidatina. Nah, orang kemudian yang jahil, kita jahil, kita jauh dengan ulama. Apalah Sinta, Siti. Oh, Siti. Semua Siti pula. Siti Hawa, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Ada Siti dah ke? Mana ada orang Arab Siti? Ya ada orang Melayu lah, Siti Nurhaliza. Siti ni tak ada. Dia singkatan dia Sayyidatina Aisyah. Tapi pengarang tulis kat Siti pasal saya tak faham pula kan. Satu penghormatanlah kepada mereka. Ummul Mukminin. Dua bulan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan apa kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.